Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-11 pada pagi ini iaitu lapar dan menahan nafsu, iaitu al-ju', lapar serta menahan nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Dan firman Allah Ta'ala, wa basyirus sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada orang yang sabar. Begitulah dia, yakni Allah, memberikan khabar gembira dengan pahala yang indah kerana kesabaran mereka dalam menanggung lapar. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Anas bin Malik menuturkan bahawa ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha memberikan sepotong kecil roti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Apa ini wahai Fatimah?" Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Sepotong roti yang saya masak sendiri. Hati saya tidak akan tenang sebelum saya memberikan roti ini kepada ayah." Baginda menjawab, "Ini adalah sepotong makanan pertama yang memasuki mulut ayahmu sejak 3 hari ini." Dalam sebuah riwayat, roti yang diberikan Fatimah itu adalah roti gandum. Alasan inilah yang menjadikan lapar termasuk dalam sifat kaum sufi dan salah satu tiang mujahadah. Pada penempuh jalan selangkah demi selangkah, maju membiasakan lapar dan menahan diri dari makanan. Dan mereka menemukan kebijaksanaan dalam lapar. Cerita tentang mereka dan hal ini banyak sekali. Ibn Salim menyatakan, perilaku yang tepat dalam hal berlapar diri sebagai latihan adalah bahawa seorang hendaknya terus menerus mengurangi jumlah makanannya yang biasa sedikit demi sedikit. Dikatakan bahawa Sahal bin Abdullah hanya makan setiap 15 hari. Manakala bulan Ramadan tiba, dia tidak makan sampai dia melihat bulan baru, yakni malam raya. Dan tiap-tiap kali berbuka, dia hanya minum air sahaja. Yahya bin Mu'az menjelaskan, jika orang boleh membeli lapar di pasar, maka para pencari akhirat, saya tidak akan perlu membeli sesuatu yang lain di sana. Sahal bin Abdullah berpendapat, ketika Allah Ta'ala menciptakan dunia, dia menempatkan dosa dan kebodohan dalam kepuasan nafsu makan minum dan menempatkan kebijaksanaan dalam lapar. Yahya bin Mu'az menyatakan, lapar adalah latihan pencinta bagi para murid, sebuah cubaan bagi yang bertaubat, dan cubaan derita bagi para penolak dunia, tanda kemuliaan bagi para ahli makrifat. Syekh Abu Ali Daqqaq menuturkan, seorang datang menjumpai salah seorang syekh, dan
Ketika dia melihat beliau menangis, dia bertanya, mengapa anda menangis? Sang Syekh menjawab, aku lapar. Dia mencela, seorang seperti anda ini menangis kerana lapar? Sang Syekh balas mencela, diamlah. Engkau tidak mengetahui bahawa tujuannya menjadikan aku lapar adalah agar aku menangis. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah sejauh mana kita sanggup bermujahadah untuk berlapar dalam keadaan tertentu. Dan lapar tidak kita anggap sebagai satu daripada bebanang hidup. Bahkan ia suatu kelazatan dalam hidup. Sebagaimana kita merasakan kelazatan dalam makan. Sebagaimana kita merasakan kelazatan dalam bersahabat. Kita turut merasakan kelazatan bila bersendirian. Kelazatan makan, kita turut merasakan kelazatan lapar. Kelazatan tidur, turut kita merasakan kelazatan berjaga. Kelazatan bercakap, kita turut merasakan kelazatan diam. Artinya kita bersedia menikmati dengan nikmat keimanan kita pada semua sifat yang zahirnya bertentangan, tetapi semuanya membawa kepada manfaat akhirat kita. Kadang-kadang kita suka bercakap kerana ia beri manfaat, maka kita rasa seronok. Kerana kita boleh beritahu, boleh berkongsi ilmu, maklumat dan sebagainya. Kadang-kadang kita seronok diam. Dengan cara itu terjaga keaiban kita, terjaga rahsia kita. Dengan cara itu kita tak dibebani dengan apa, kita tak menyesal dengan apa yang kita tuturkan. Kita faham tentang rasa seronok diam, rasa seronok bercakap. Sama juga, kita rasa seronok kerana makan. Bukan kedai-kedai makan menjadi tempat buruan manusia. Mana ada kedai makan virus, sedap, kita nak. Tapi apakah kita boleh merasakan kenikmatan lapar itu sendiri? Bagi orang yang beriman, ya, mereka boleh merasakan dan mereka telah melatih diri mereka. Sama ada lapar dengan maksud berpuasa. Mereka seronok berpuasa pada hari-hari yang disyariatkan, pada hari-hari yang punya kelebihan, hatta pada hari-hari biasa. Dan yang kedua dengan makna lapar, ialah mereka boleh mengurangkan makanan mereka. Mereka boleh makan lama, makin kurang makan dan sebagainya. Walaupun ini mungkin dinikmati oleh kelompok diet yang bergembira dengan timbangannya yang turun. Jadi kalau berat dia 45 kilo, bila dia makan tiba-tiba naik sekilo dia 46, dia dah susah hati. Sehingga dia tak nak makan, biar kekal 45 kilo. Sebagai contoh. Jadi proses yang kedua kita sebut tadi ialah orang yang mengurangkan makanan. Sedikit demi sedikit. Dan kelompok yang ketiga, kelompok pertama kita sebut yang berpuasa terus, menikmati lapar tadi. Kelompok yang kedua ialah dia mengurangkan makanan sedikit demi sedikit. Dan kelompok yang ketiga untuk tahu terus tidak makan, tak nak makan langsung, sekadar untuk mengalas perut, sekadar satu suapan, dua suapan yang mampu menjadikan mereka berdiri, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sekadar untuk kita boleh beribadat. Ketiga-tiga ini berlaku kepada kehidupan orang mukmin. Kita disyariatkan berpuasa sebagai satu latihan, dan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, sambungan kesan daripada latihan, dan diikuti dengan puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari sebulan, puasa hari yang putih, puasa Muharram 9 dan 10, puasa Arafah, puasa bulan-bulan haram, puasa 10 pertama 9 pertama Zulhijjah, dan lain-lain puasa harian yang dilakukan. Maka ini tarbiyah untuk kita berlapar, dan bukan menjadi masalah untuk kita berlapar. Sebab itu kata ulama, kerana kalau kita memilih kenyang dalam hidup,
Apa jadi pada kita? Yuskulul badan atau yaskulul badan. Badan kita makin lama makin berat. Dan boleh menyebabkan hati kita menjadi keras. Dan boleh menghilangkan kecerdikan kita. Boleh menyebabkan kita mengantuk. Dan boleh melemahkan ibadat. Jadi kalau kita memilih kenyang, dia punya risiko. Risikonya badan kita bertambah berat. Badan bertambah berat maknanya malas lah. Gerak pun tak nak. Risiko yang kedua, hati keras. Bila kita mengutamakan makan. Dan risiko yang ketiga ialah kecerdikan kita makin berkurangan. Kita tak reti nak fikir dengan baik. Tak reti nak fikir secara tuntas. Dan yang keempat, kita seringkali mengantuk. Dengar kuliah subuh mengantuk. Itu belum makan lagi tu, kalau makan tak tahu. Dengar kuliah maghrib mengantuk. Saya asyik ngantuk. Tapi bila dimakan tak ngantuk pula. Maknanya punca daripada makan. Dan yang kelima, kita katakan ibadat kita jadi lemah. 5 perkara ini kesan daripada seorang yang suka kenyang. Tuan-tuan, apakah kenyang tu salah? Kenyang tak salah. Kadang-kala Nabi SAW juga kenyang. Kadang-kadang Nabi kenyang. Kadang-kala para sahabat juga kenyang. Kata Abdullah bin Umar, aku menemui kaum, yakni para sahabat, yang mereka lapar satu hari, kenyang satu hari. Aku jumpa kaum ini. Bila seorang datang menemui Abdullah bin Umar, dia kata, tuan, kami bawa sejenis makanan yang kalau tuan makan mudah penghadaman. Jadi nak berak senang lah. Dia cerita orang berak susah ni sebab makan dia banyak. Kalau orang makannya tak banyak, dia pun tak fikir tentang masalah nak berak. Dia makan banyak, satu masalah dah makan banyak. Yang kedua, sembelik pula. Macam mana nak suruh keluar ni? Dia perlu pencuci perut. Perlu pencuci ni. Mudah untuk keluar. Kata Abdullah bin Umar, waktu seorang mencadangkan sejenis makanan tertentu yang dibawa jauh. Kata dia, ma syabi'tu mundu arba'ati ashurin. Aku semenjak 4 bulan tak kenyang. Maknanya aku makan tapi tak kenyang. 4 bulan dah macam ni. Sebab aku teringat sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka cuma kenyang satu hari, lapar satu hari. Kenyang satu hari, lapar satu hari. Artinya tuan-tuan, dalam tajuk kita ini, kita bersedia melatih diri kita untuk lapar dalam beberapa tempoh ketika. Jangan, saya ni tak boleh lapar lah, kena makan cepat. Itu dalam kereta macam kedai runci. Kereta macam mini runci ada, macam-macam makanan ada siap stok. Senang ustaz, kalau kereta jam boleh makan kacang, lepas kacang, roti, lepas roti ada air kotak. Lepas kotak ada pizza, lepas pizza ada yang goreng, lepas yang goreng adalah kentang goreng. Lepas tu ada burger. Lepas tu ada pisau dan kata saya, ustaz, untuk apa? Koyak mempelang. Sempat ustaz, kalau jeng-jeng koyak mempelang, dapat 3 biji mempelang pula. Lepas tu makan itu, makan ini. Kita memang gaya hidup kita cuma meletakkan kenyang matlamat, merosakkan kita. Kita nak belajar dan hidup kita seronok berlapar. Saya boleh berlapar daripada pagi ni sampai pukul 10 tanpa saya merengek ataupun mengeluh. Boleh? Dan bila ada makanan, saya makan. Kemudian saya boleh kembali lapar. Hatta tengah malam pun saya tak kisah. Seorang soleh, bila mana dia balik rumah dia, ditanya isterinya, ada makanan tak? Bini dia tak ada makanan. Katanya, alhamdulillah, dia terus melakukan qiyam sampai ke subuh. Artinya tuan-tuan, bagi mereka makanan itu hanya mereka makan bila perlu. Bukan kerana menjadi kebiasaan mereka. Bila mereka perlu. Sehingga setengah ulama' berkata, sekiranya kamu sudah kenyang, maka jangan kamu makan lagi. Yang ada itu lebih baik kamu beri makan pada anjing daripada kamu menghabiskannya. Mana kalau kita dah kenyang tuan-tuan, jangan duk sumbat lagi. Habis tak membazir ni. Tak ada istilah membazir bila mana kita sudah tak boleh buat. Istilah membazir ni bila mana kita masih boleh makan tapi tak nak makan, bazir lah. Tapi kita dah kenyang dah. Rumbu perut, penuh perut. Kata ulama', makan sesudah kenyang, ini memudaratkan.
lebih baik diberi makan anjing daripada kamu meneruskan makan. Seolah begitu. Yalah, kalau bukan maksud kawan sebelah ke bulu, dah ustaz dah kata beri anjing, aku beri anjing, aku tak beri kat kamu. Uish, ustaz maksud lain. Orang ni kadang-kadang dia dengar, dia faham lain. Pak kenyang cari anjing nak bagi makan. Ustaz cakap macam tu. Ni pengajian tasawuf, ini hakikat makrifat. Kawan ni lapar, kawan sebelah lapar tak bagi, tak boleh. Saat tu kalau kenyang lebih baik beri makan anjing, bukan beri awak. Maksudnya ialah kalau tak ada orang lain boleh beri manfaat, tak ada binatang-binatang halal yang boleh beri mengambil manfaat makanan kita, hatta kalau ada anjing pun beri anjing pun tak apa. Biar dimakan. Itu yang dimaksudkan. Oleh kerana itu kalau kita lihat bagaimana kisah Abu Hamzah As-Sukkari ataupun Abu Hamzah As-Sakri, dia kata apa? Ma syabi'tu mundhu salathina sana ila an yakuna li dhaifin. Saya ni 30 tahun hidup tak pernah kenyang melainkan kalau tetamu datang. Saya kenyang ni sebab tetamu. Kerana tuan-tuan tahu bahawa bila mana kita ni ada tetamu, lain cara layan. Kita bimbang bila kita makan sikit, tetamu terganggu. Kita pun berselera juga. Makan. Maka kita kenyang kerana tetamu kita. Bukan sebab kita nak ni nak raih kawan ni. Sebab kawan ni tengok kita makan nasi 5 biji. Allah, gerung dia nak makan kita. Malu dia. Kawan nak ambil ikan 3-4 ekor. Kita ambil secubit. Dia rasa macam terganggu dengan cara kita melayang dia. Jadi kita tuan rumah pun tunjuk selera makan. Tetamu pun seronok. Tetamu tak rasalah dia yang habiskan beras tu. Dia rasa tuan rumah yang habiskan beras. Ini tetamu bila makan, nampak tetamu yang tukang habiskan makanan. Jadi mungkin tetamu rasa malu dan rasa bersalah. Itu yang tuan rumah kata ni datang perhabis beras aku je ni. Sebab itu bila kita menerima tetamu, dia ada satu akhlak. Makan bersama tetamu. Dia tak boleh kata kita layang je. Tak, kena duduk makan. Melainkan kalau tetamu tu ramai, bolehlah layan. Tetamu 3-4 orang, dia pun nak makan dengan kita, suruh duduk. Maka kita makan. Dan bila mana kita makan dengan tetamu, tuan-tuan, jangan kita makan sikit. Kerana ini akan mengganggu tetamu. Sebab itu kata Abu Hamzah As-Sakri, saya ni 30 tahun lapar. Tak pernah kenyang. Tapi, kalaupun kenyang, sebab tetamu. Tidak ada sebab lain. Tetamu datang, terpaksalah kenyang. Kata Imamuna Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu munzu 16 sanatan ila marrah fa adkhaltu yaday fatakayyatuha. Kata Imamuna Syafi'i rahimahullahu taala, saya semenjak 16 tahun tak pernah kenyang melainkan sekali. Imam Syafi'i kata 16 tahun aku makan, aku cuma kenyang sekali je. Sekali tu pun aku jolok tangan balik, keluarkan muntah. Jangan kenyang. Kenyang jolok balik untuk tidak kenyang. Sebab kita dah sebut tentang keburukan kenyang tadi. Bila kenyang je, badan pun berat, malaslah nak bergerak. Dah jadi macam ular sawa dah kita. Ular sawa jadian. Dah makan, bergolong dekat sofa. Bergolek kat bawah. Tak boleh gerak dah, kenyang. Kemudian, hati pula jadi keras. Orang nasihat tak boleh dengar. Orang cerita tentang neraka tak rasa gerun. Orang cerita tentang syurga tak rasa rindu. Orang cerita tentang malaikat maut tak rasa nak nangis. Dan juga menghilangkan fitnah kebijaksanaan kita. Jadi kalau kita lihat dalam firmanullah Ta'ala yang pertama yang disebut oleh pengarang kita, Allah akan uji kita dengan takut dan lapar. Artinya setiap ujian kerana Allah nak beri pahala banyak. Bila kita ada rasa takut, lalu kita kembali pada Allah, maka kita dapat pahala yang banyak. Dan demikian juga kalau kita lapar, menjadikan kita banyak ingat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar dalam menahan laparnya. Dan bila Allah Ta'ala memuji muhajirin, dan Allah Ta'ala memuji golongan Ansar, kerana mereka mampu menahan lapar bersama Nabi SAW dan dalam dakwah. Bukan orang-orang Ansar terutamanya, bila mana mereka makan, mereka boleh memilih kenyang sendirian. Tapi mereka ingin supaya nikmat ini dikongsi dengan orang-orang muhajirin. Walaupun mereka tak kenyang, tak apa. Maka Allah memuji mereka. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita katakan kenyang tadi, bila kita sebut tentang kelebihan lapar, ia bertitik tolak daripada perbuatan Nabi SAW sendiri.
Pernah satu ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dia masak roti. Bila masak roti, dia pun tinggallah sebuku. Atau kita kata tinggallah sikit, sekasrah. Maka Aisyah teringat. Maka Fatimah teringat Nabi SAW, ayah dia. Ayah aku ni boleh makan ke tak lagi? Macam kita lah tuan-tuan, kita kalau kat kedai, boleh makan, teringat, anak aku ni kat rumah makan ke belum? Isteri kat rumah makan ke belum? Jadi cakap pening kepala, kita teringat. Kita pun bawa balik dah makanan. Jadi Fatimah dia teringat ayahnya, baginda SAW makan ke belum. Jadi Fatimah ambil sekerat roti, pergi jumpa Nabi SAW, lalu beri pada Rasulullah. Nabi kata apa? Ni Fatimah. Kata Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, ni roti aku buat ni. Kata Nabi SAW, semenjak 3 hari, inilah makanan pertama ayah jumpa. Habis sebelum tu Rasulullah buat apa? Rasulullah minum air je. Nabi tak makan. Ni baru jumpa ni, sebuku roti ataupun sekerat roti. Daripada hadis ini menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam bila lapar Nabi sabar, Nabi tahan, Nabi tak mengaku, tak mengeluh dan sebagainya. Dan bila datang rezeki Nabi makan dan Nabi bersyukur. Ini konsep yang kita nak faham. Kita tak nak jenis tuan-tuan bila lapar duk mengingat lapar. Lapar duk zikir lapar. Jangan, tahan je. Ingat kelebihan lapar. Kalau hari ni isteri kita lewat masak sebab dia hantar anak sekolah dulu. Lepas hantar anak sekolah, dia kemas rumah, dia masak. Ni kita dah pencing. Bini kita ni masak pukul 8.30 sarapan pagi. 8.30. Kita kat halaman, tamu dah bising, lapar weh. Lapar aku tak lapar, gastrik, naik angin tak kepala. Naik itu, naik ini, nak keluar asap lah ni. Kita punya rengek. Kalau kita memilih sabar, jauh lebih baik. Ya, ambil. Seolah-olah tuan-tuan menyebut perkataan lapar itu aib. Lapar, aib. Maka memilih bersabar, pahalanya besar. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita tidak mahu lapar ini menjadi bebanan hidup, tapi keseronokan hidup. Dan sebahagian daripada cara kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang-orang sufi menjadikan lapar sebagai satu jalan mujahadah. Dan mereka telah mengetahui ramai mana orang dek kerana menjaga lapar dia, menahan laparnya, Allah berikan kepada mereka hikmah. Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakan bagaimana gurunya mendidiknya berlapar selama 40 hari. 40 hari berlapar. Dia tak makan melainkan dia tak berbuka melainkan dengan air. Kemudian ditambah lagi sehingga 100 hari. Sehingga dirasa kelazatannya. Tuan-tuan, kita kalau nak melatih diri sufi kita, mampu tahan lapar, mampu tahan tidur, maka kita berjaya membina jiwa sufi. Tuan-tuan, jiwa sufi ni maksudnya apa? Hati lembut. Lembut dengan apa tuan-tuan? Lembut dengan akhirat. Kita tak lembut dengan dunia, lembut dengan akhirat. Maka kita cepat nangis, kita cepat sebab, cepat terharu, cepat takut. Apa pun dalam hal akhirat, hati kita ini responnya cepat. Tapi yang berlaku dalam hidup kita, bila hal dunia kita respon cepat. Pantang dengar orang burukkan kita, kita punya respon cepat. Pantang dengar orang mengeji kita, respon kita cepat. Maka kita nak hati yang respon lebih cepat daripada mana-mana anggota yang lain dan hal-hal ukhrawi. Biar bila cerita tentang kelebihan bersedekah, kita nampak dulu. Biarlah bila cerita kelebihan baca Quran, kita nak baca dulu. Biarlah waktu cerita tentang kelebihan merahmati anak yatim, kita nak buat dulu. Ni dia hati lembut, dia ada sifat berlomba-lomba. Sehingga kata Imam Ibn Salih, orang-orang yang benar-benar berlapar, kaedah yang paling betul ialah dia buat makin lama makin sedikit dia makan. Biasa dia makan 5 kali sehari, jadi 4 kali. Lepas tu 3 kali. Lepas tu 2 kali. Lepas tu sekali. Biasa sekali makan 5 lauk, jadi 4 lauk. Lepas tu 3 lauk. Maka itu sebaiknya. Namun tuan-tuan, bila kita sebut lapar, ini satu perkara yang baik. Namun janganlah lapar tadi sehingga mengganggu tidur kita atau mengganggu ibadat. Maka ini tak boleh. Sebab itu Nabi SAW berkata, la salata
bihadrati ta'am. Tidak sempurna solat di hadapan makanan. Yang ini ke mana kita rasa nak makan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhuji' wa a'udzubika minal khiyana fa innaha bi'satil fitanah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lapar. Sesungguhnya ia teman yang paling buruk ketika tidur. Jadi apa beza tuan-tuan? Tadi Ustaz kata kelebihan berlapar, kemudian Nabi sini doa jangan lapar. Maksud kita daripada awal dah jelas, kita nak lapar yang boleh menguatkan lagi beribadat. Tapi kalau lapar sampai tahap buat ibadat pun payah, lapar ni kita tak nak. Lapar sampai tahap hilang kekhusyukan, ni pun kita tak nak. Lapar sehingga kita tak mampu tidur, jangan. Sebab itu sunnah, sebelum kita tidur, kita makan sesuatu supaya mudah tidur. Makanlah sekeping 2 roti, mudah tidur. Tapi jangan berat, ringan. Kalau sebelum tidur belasah biryani gam, terus melekat. Pukul sampai duha, tak bangun subuh. Jangan begitu. Artinya ambil yang ringan-ringan. Bila Rasulullah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lapar. Lapar macam mana? Lapar yang ganggu ibadat. Kenyang yang kita kata tak boleh ni apa tuan-tuan? Kenyang yang ganggu ibadat. Dia asasnya ibadat. Tapi oleh kerana kenyang lebih mengganggu ibadat berbanding lapar. Cuma ketika tertentu je lapar boleh ganggu ibadat kita. Yang kebanyakan mengganggu ibadat kita kenyang. Macam kita sebutlah, antara orang miskin orang kaya, siapa yang lebih ingat Allah? Dalam situasi miskin, kita lebih ingat Allah berbanding kaya. Tapi kalau miskin boleh bawa pada kufur, lagi bahaya. Kita juga berlindung pada Allah daripada fakir yang bawa pada kekufuran. Jadi bila Rasulullah ajar, ya Allah, jauhilah aku daripada lapar, kan ia seburuk-buruk teman. Dan Nabi juga berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada khianat, kerana ia seburuk-buruk teman penguat. Jadi tuan-tuan, kita ada kawan, duk percaya sungguh-sungguh, tiba dia khianat habis kita. Dan itu bila kita kawan, syarat utama kawan kita, biarlah tak handsome pun, dia tak suka khianat kita. Tapi kalau dia khianat kita, maka lemah kita. Baik dalam perniagaan, baik dalam muamalah apa sekalipun. Sebab itu kita berlindung pada Allah daripada khianat. Kerana khianat ini bi'satil bitanah. Pembantu yang tak boleh harap. Kita suruh dia jaga kedai, dia khianat, dia ambil duit. Kita suruh dia simpan rahsia, dia yang bocor. Khianat. Maka ini seburuk-buruk teman. Kita tak akan kawan dengan dia. Ya, kita mungkin boleh tegur dengan dia, tapi percaya tidak. Kerana usul kepercayaan ini satu benda yang kuat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pernah mengkhianati orang, maka jangan kita marah bila orang tak percaya lagi kita. Seorang yang mula khianat, dia memerlukan masa yang panjang untuk kembali dipercayai. Cukup panjang. Ia jauh berbeza dengan kesalahan yang lain. Kalau kita khianat, tuan-tuan, tak mungkin semudah itu orang nak percaya untuk kali kedua dan ketiga, semudah itu. Ya mungkin saja kita boleh berkawan, bersahabat, bertegur siapa, bersalam, tapi tidak untuk dipercayai. Sebab itu dalam bab kerahsiaan, kita kena kenal orang yang tertentu. Tak semua orang boleh simpan rahsia kita. Kita boleh berkawan dengan semua orang, tapi tidak untuk menyimpan rahsia-rahsia tertentu. Tak kira lah rahsia apa pun. Rahsia rumah tangga kita, rahsia perniagaan kita, rahsia-rahsia yang mungkin boleh buat mudarat pada kita. Jadi hati-hati dengan orang khianat, kerana ia tidak pernah memberi kebaikan kepada kita. Umpama orang khianat, sewaktu kita lemas, dia membiarkan kita. Atau mungkin dibaling batu pula atas kepala kita tengah kita lemas. Dia tak akan tolong. Maka ini cerita orang khianat. Baik, kembali kepada lapar. Bila diceritakan bahawa Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia hanya makan setiap 15 hari. Lepas 15 hari baru dia makan. Bayangkan cara dia tadarus berperingkat-peringkat mendidik diri supaya lapar. 15 hari baru makan sekali. Kita cuma tuan-tuan nak didik. Biasa makan sarapan 2 kali. Ustaz. Saya sarapan sekali dengan bini, sekali sarapan dengan kawan-kawan. Ada orang sarapan dia 5 kali. Kenapa? Dengan klien. Lepas tu dengan apa lagi? Dengan pelabur, investor. Sarapan dia 5 kali. Ni tak lama ni. Tak lama arwah ni. Jadi kita nak, tuan-tuan sekalian, biar kita pandai menjaga cara kita makan. Sehingga bukanlah keutamaan kita lagi kenyang. Kita berlapar pun tak kisah. Apatah lagi kalau boleh membabitkan kesan pada ibadat.
Kalau kebanyakan kita fikir kesan pada kesihatan. Ya, kesihatan kita bimbang, tapi yang lebih kita bimbang ialah agama kita. Sewaktu kita payah bangun qiyam, sewaktu kita payah mengaji Quran, sewaktu sukar bagi kita zikir dan lain-lain, kerana sebab kenyang, maka kita akan cuba mengatasi ini dengan baik. Yahya bin Mu'az kata, kalaulah lapar dijual kat pasar, kami akan beli lapar tu. Oh, kenapa tuan-tuan? Mereka lihat kemuliaan pada lapar. Ya, memang saya kata, kita akan dalam mendidik diri kita, kita akan melihat suatu benda yang berlawanan itu lebih beri manfaat. Contoh, dulu kan kita suka bebas berjalan sana berjalan sini. Bila berlaku COVID, apa yang kita kata? Stay at home. Duduk rumah lebih baik. Dan semua sepakat duduk rumah jauh lebih baik. Padahal selama ni berjalan lebih baik. Hotel merata ada hotel. Maka kita boleh pergi sana, pergi sini. Tiba-tiba satu ideologi baru berkata duduk rumah jauh lebih baik. Kenapa? Bila ia mendatangkan mudarat. Maka masing-masing duduk rumah. Atas apa peringkat, solat pun kena kat rumah. Solat raya kena kat rumah. Semua kat rumah, kenapa ni? Bila ia jauh memberi manfaat. Sama juga tuan-tuan, bila kita sebut lapar kenyang, memanglah orang pilih kenyang. Tapi bila lapar beri manfaat, kita mesti pilih lapar. Tuan-tuan tengok orang sakit kat hospital. Doktor kata pesakit ini wajib puasa. Kenapa mudah untuk kita operation? Mudah untuk kita healing dia, menyembuh dia. Maka siap gantung, pesakit ini puasa supaya jangan ada orang kacau. Tuan-tuan, kalau puasa itu bagi menyembuhkan fizikal, bagaimana bagi menyembuhkan jiwa, hati, menyembuhkan agama kita yang rosak, yang tercalar. Maka lapar pilihan kita dalam memperbaikinya. Kata Sahal, ketika Allah Ta'ala ciptakan dunia, dia menempatkan dosa ada kat dunia dan kebodohan dalam nafsu makan minum dan menempatkan kebijaksanaan dan lapar. Bila Allah ciptakan dunia, apa yang Allah letak kat dunia? Kat dunia ada dosa. Dekat akhirat tak ada dosa, kat dunia dia ada dosa. Maka hati-hati. Ada perangkap di sini. Dan di sini juga Allah Ta'ala jadikan siapa yang meletakkan keutamaannya pada makan minum, maka dia mengutamakan kebodohan berbanding kecerdikan. Kerana orang yang cerdik itu yang kurang makannya. Orang-orang yang kuat makannya, dia tak akan cerdik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar, tengok anak-anak belajar, nampak kering anak kita. Kita tahu dia ni memang belajar betul ni. Tak sempat nak makan. Setengah para ulama ketika mana mereka bersungguh belajar, mereka tak sempat makan, tak ingat makan. Imamul Haramain, dia bila membaca, bila dia mengulang kaji pelajaran, dia lupa makan, lupa. Lama tak makan lagi. Dia boleh lupa macam tu. Hebat mereka dalam menikmati ilmu, dalam menikmati ibadat dan sebagainya. Tapi kita di akhir zaman, lapar merupakan satu azab. Lapar satu musibah, satu kemiskinan. Pada ia sebaliknya, ia dicintai oleh Nabi SAW. Sebab itu disebut dalam satu hadis Rasulullah daripada Nu'man bin Bashir, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u bihi batnahu. Sesungguhnya aku melihat Nabi kamu tidak pernah bertemu walaupun kurma buruk. Daqal ni kurma buruk yang boleh memenuhi perutnya. Nabi memilih untuk sabar walaupun tak ada makanan. Kita tuan-tuan bukan tak ada makanan. Makanan sikit kita bising. Makanan lambat kita bising. Sebab apa? Kita tak melihat lapar itu satu kemuliaan. Bukan bersabar dengan lapar, pahalanya besar. Sabar dengan lapar. Kadang-kadang kita boleh didik dengan kalau lambat makan siap, lambat makanan tu sampai, kita boleh sabar. Itu dah didik sifat kelebihan berlapar. Dan kata ulama lagi, kata Abu Ali Daqqaq, kata Yahya bin Mu'az, lapar latihan orang-orang yang cinta. Latihan orang-orang yang ingin cinta kerana Allah. Dan latihan bagi orang yang ingin bertaubat. Dan latihan bagi segala ahli makrifat. Maknanya tuan-tuan, nak rasa nilai taubat, biar perut kita lapar. Rasa nilai taubat. Kita nak rasa cinta pada Allah, kita tak boleh cinta dengan Allah dengan perut yang kenyang. Dengan perut yang lapar. Sebab itu Allah hadiahkan kita Ramadan. Supaya kita berlapar, dengan itu kita mampu mencintai Allah. Mencintai kebaikan. Dan bagi ahli makrifat juga, lapar. Salah satu cara untuk mereka mendapat hikmah. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Bila mana seorang itu berlapar, apa akan jadi? Hikmahnya berbicara. Tapi kalau dia kenyang, badannya tak mampu nak angkat, hikmahnya padam. Padam hikmah. Tapi kalau berlapar, seolah-olah lapar itu menjadi minyak kepada sumbu kecerdikan. Sumbu dah ada, akal. Minyaknya apa? Kelaparan. Tapi kalau kita kenyang, maka tak nampak kebijaksanaan. Sebab itu mereka, para ulama' memilih untuk menghafal Al-Quran ketika lapar. Mengulang kaji ketika lapar. Tapi saya sebut tadi bukanlah lapar yang sampai tak boleh nak baca. Itu lain, mereka akan atasi. Seumur cahaya lapar lebih baik baca buku, baca Quran, berzikir ketika lapar, jauh lebih terkesan. Berbanding kita kenyang baru nak zikir, berat. Pertama, bukanlah celaan kepada kenyang, tapi kenyang yang boleh mengurangkan nilai ibadat. Pujian kepada lapar, kerana kebiasaan lapar menyempurnakan ibadat. Allahumma illa melainkan lapar yang melampau, yang disebut, yang didoa oleh baginda SAW supaya dilindungi lapar seumpama itu. Ada satu kisah seorang syekh, dia menangis. Dia menangis. Seorang syekh lain bertanya, kenapa tuan menangis? Kerana saya lapar. Maka yang ni syekh ni pun tegur. Apalah ni lapar menangis? Bukankah lapar itu kebaikan? Syekh ni balas balik. Kamu diam. Tujuan aku nangis tujuan aku lapar supaya aku dapat nangis ni. Maknanya kalau aku tak boleh nangis kerana hal lain, aku akan nangis kerana aku lapar. Nak nangis juga kerana lapar. Supaya lepas itu aku dapat merasa kemanisan dalam ibadat kepada Allah. Kita lihat bagaimana kesungguhan mereka dalam menjadikan lapar sebagai satu tarbiyah rohani. Secara mukaddimahnya tuan-tuan, bila kita benar dengan niat kita dalam berlapar, maka Allah akan kurniakan pada kita hikmah kebijaksanaan. InsyaAllah kita akan huraikan lagi tentang lapar ini supaya kita faham konsep lapar yang sebenar dalam kesufian. Bukanlah menolak makanan secara mutlak, tetapi bagaimana mengindahkan ibadat, bagaimana memperbanyakkan hikmah, bagaimana menguatkan hati dengan cara mujahadah berlapar sehingga ia lebih mereka sukai daripada memilih kenyang bagi setengah manusia dan kelompok. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.